Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabri sekalian. Akhirnya, Rafizi Ramli mengaku yang sebenarnya pengkelasan T15 ini dibuat secara tergesa-gesa secara asasnya tanpa sebarang mapping yang jelas dan mereka baru terkial-kial nak menentukan siapakah yang termasuk dalam kategori T15 itu. Apa cerita korang ni kerajaan? Cakap dulu, kaji kemudian. Sampai bila nak macam ni? Kita intro dulu. Cerita ni macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita berbalik pada kisah T15, angka ataupun istilah yang kini tengah disebut-sebut oleh kebanyakan rakyat Malaysia kerana pengkelasan yang baru yang telah dibawa oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika pembentangan bajet beberapa ketika yang lepas, di mana Perdana Menteri antara lain tidak lagi mengkelaskan rakyat Malaysia kepada T20, M40, B40 sebagainya, tetapi kepada T15 dan juga the rest 85%. T15 inilah yang bakal kehilangan segala privilege. Tiada lagi subsidi untuk mereka, iuran sekolah pun akan jadi lebih mahal dan macam-macam lagi. Tetapi kita dah khabar banyak kali. Ramai di antara pimpinan dan juga MP-MP Perikatan Nasional dekat Parlimen juga telah khabar banyak kali betapa pengkelasan ini sebenarnya tidak jelas. Even Wee Ka Siong pun, macam video saya tadi pun, mengatakan bahawa pengkelasan yang dibawa oleh Perdana Menteri ini tidak jelas sebenarnya. Dan bagaimana hendak menetapkan sesuatu benda sekiranya kalau pengkelasan ini pun tidak dapat dilakukan dengan tuntas dan tidak ada sebarang roadmap yang betul-betul jitu untuk kita tengok. Okay fine, T15 ni apa sebenarnya kan? Tapi itulah, anak-anak papa ni bila kita bangkitkan tentang T15 dan sebagainya, mereka peli. Mereka kata, wala on kenapa dah sibuk-sibuk pasal T15? Engkau tu B40 je dan sebagainya. Cumanya saya beranggapan itu adalah hujah mereka yang sangat-sangat dangkal lah. Mereka tak mampu nak balas dengan hujah apa-apa. Jadi mereka pun resort to peli sana, peli sini dan sebagainya. Biasalah anak-anak papa. Mereka tahu pemimpin mereka incompetent. Benda ini pun just umum dahulu, kaji kemudian dan sebagainya. Tetapi mereka malu nak mengaku. Dan of course kerana ketaksuban mereka terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka mereka terpaksa telan lah bulat-bulat macam tu je kan. Walaupun kena peli kiri kanan depan belakang. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli sekali lagi telah mengantuikan kerajaan di mana beliau sendiri dengan terang mengatakan bahawa mapping ini ataupun pengkelasan ini adalah sesuatu yang baru yang tidak pernah dibuat dan perlukan lebih banyak kajian sebelum dapat diumumkan dan sebagainya. Anda tonton Keratan Sinar Media bersama-sama Rafizi ini. Give us dalam 1 bulan ini to go through this process dengan MOF dengan tengok kepada data yang sedia ada dalam padu, data-data yang lain untuk kita nak tengok semua, dan saya ingat dalam tempoh sebulan ini we will be able to give to go back to cabinet and give clarity, dan daripada itu dan saya ingat pengumuman-pengumuman yang akan datang itu akan dibuat. Dari segi konsepnya dah. Maksudnya konsep itu dia bersandarkan kepada pendapatan boleh belanja bersih dan juga perbelanjaan asas kehidupan wajar. Konsep itu dah ada dan telah dibentangkan di kerajaannya. Yang kita nak kena buat ni ialah untuk kita map out keseluruhan data 10 juta isi rumah tu. Yang itu kita nak kena gabungkan yang dah ada dalam padu, kita kena tengok juga data-data yang lain supaya dan kita ada populasi tu. From there we will be able to see kalau kita kata T15 sebenarnya berapa pendapatan yang ini ni. It could be 20,000 sebulan. I don't know. Jadi oleh kerana ini adalah reference point yang baru yang tak pernah dibuat, so we have to go through that process dulu lah. Once we are able to do that, then kita boleh pergi ke kabinet untuk dapat persetujuan. Dia takkan jadi satu garis untuk satu negara. Sebab perbelanjaan itu dia berbeza-beza, kos sara hidup dia berbeza-beza ikut kawasan. Kalau kita buat macam tu, 15,000 ke atas untuk satu negara, dan itulah yang berlaku ketidakadilan itu. Yang 15,000 di Kuala Lumpur, di kawasan yang mahal, kata aku miskin lagi. Tapi 15,000 katakanlah di Gua Musang, memang kaya lah. Di sini adalah beberapa perkara yang ingin saya sentuh. Yang pertamanya, Rafizi kata pengkelasan T15 ini dan juga yang lain-lain akan dibuat berdasarkan kepada beberapa data, terutamanya data padu. Saya nak tanya Rafizi lah.
anda tak ketiga-tiga betapa kerajaan ini, Perdana Menteri ini, dia memang tak akan guna padu. Anda punya padu ini ibarat macam kambing hitam yang bakal dijadikan sebagai bahan untuk menjatuhkan anda daripada persada politik tanah air. Anda tak sedar ke yang padu ini bakal dijadikan sebagai satu downfall untuk anda? Your undoing sebenarnya kan. Dan cakap terus teranglah, antara orang-orang dalam Perikatan Nasional dan juga orang-orang dalam Kerajaan Perpaduan Madani dalam PKR itu sendiri, saya yakin lagi ramai orang yang dalam PKR itu yang mahu padu gagal berbanding dengan orang-orang di luar sana termasuk penyokong Perikatan Nasional. Percayalah cakap si Rafizi. Yang keduanya, macam saya katakan, Rafizi mengaku dengan terus terang betapa pengkelasan T15 ini merupakan satu perkara yang baru yang masih lagi belum ada perincian dan mereka akan bawa untuk berbincang dan kemudian akan pergi ke kabinet untuk mendapatkan persetujuan dan sebagainya. Tapi itulah, bila benda ini terperincian, then how you can put it as T15? Bila kau sebut tentang T15, bermaksud engkau tahu dah confirm orang mahakaya ini berjumlah 15% daripada keseluruhan rakyat Malaysia. Dari macam mana? Macam mana kategorinya yang kau nak letak kira-kira ini sebagai T15? Mungkin, kenapa tak cakap T10? Kenapa tak cakap T5? Kenapa tak cakap T20? Kenapa mesti T15? Kalau kita ikutkan data daripada DOSM tuan-tuan sekalian, seperti mana dibentangkan oleh Wikasong yang tadi yang saya postkan kepada anda, T15 ini merujuk kepada mereka yang mempunyai pendapatan isi rumah 13,200 lebih kurang dekat 13,000 lebih lah kan, untuk satu isi rumah ke atas. Dan ini termasuklah golongan yang ultra mahakaya seperti Robert Koch dan sebagainya kan, yang bilion-bilion itu sebagainya. Jadinya, sebenarnya kalau ikutkan, Perdana Menteri ini dia umumkan T15 tanpa dia tahu pun perincian T15 tu apa. Memang sebut je masalahnya kan. Sedangkan dia pun tidak pasti berapa persen sebenarnya golongan yang boleh kita kategorikan sebagai mahakaya ini. Kita kisah satu je tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Silap-silap, bila mereka kaji sana, kaji sini sebagainya, rupa-rupanya bukan T15 tetapi T40. 40% rakyat Malaysia dikategorikan sebagai mahakaya dan tak layak untuk mendapat subsidi, kena bayar itu, ini mahal lagi dan sebagainya. Manalah tahu kan? Sebab macam saya katakan tadi, tidak ada perincian yang betul-betul jitu berkenaan dengan siapa sebenarnya, berapakah julat income yang termasuk dalam kategori T15 ini. Tetapi itulah, Rafizi sentiasa berbicara berkenaan dengan kita akan gunakan pelbagai data, kita akan gunakan pembelanjaan boleh dan sebagainya. Benda-benda macam itulah kan. Dan nanti kata lain, dia nak tengok kepada berapa sebenarnya perolehan bersih dalam satu isi rumah itu, iaitu pendapatan, tolak dengan komitmen dan sebagainya, and then tengok lokaliti, tengok tempat dan macam-macam lagi. Dan baru kita kelaskan T15 itu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya dah bagi formula tadi kepada Rafizi dan juga kepada anda semua. Apa sebenarnya sistem yang boleh kita kategorikan, kita gunakan untuk meletakkan seseorang itu dalam kategori T15 ataupun kategori golongan mahakaya senang cerita. Iaitulah, guna saja senarai orang-orang kaya dekat Malaysia, orang-orang terkaya di Malaysia. Orang-orang terkaya di Malaysia ini ramai tuan-tuan dan sekalian. Kita letaklah satu kriteria. Kalau seseorang itu mempunyai nilai bersih 3 juta ringgit ke atas, sebagai contohnya kan, 3 million and above, mereka lah golongan mahakaya. Sejuta tu mungkin ada yang kata, sejuta ni payah sikit sebab ada je orang yang kerja makan gaji, tetapi mungkin dia ada rumah nilai sejuta ke apa-apa ke, ataupun mungkin dia ada simpanan ke apa-apa kan. Walaupun saya still boleh argue yang kalau ada nilai diri sejuta, nilai net worth sejuta bersih untuk seseorang itu, saya rasa dia ada kategori sebagai mahakaya dah kena ikutkan. Tapi tak apalah, for the sake of argument, kita letakkan nilai bersih seseorang itu 3 juta ke atas, mahakaya. Senang. Sangat-sangat senang. Sebab kita ada data itu. Kita ada data dekat Forbes. Dan benda ini jauh lebih adil. Of course, mereka yang nilai bersihnya jutaan ringgit ini ke atas, dasar mereka ini sama ada punya pendapatan yang tinggi, atau punya harta yang banyak, atau punya aset yang orang kata apa, abundance dan sebagainya. Jadi mereka boleh afford untuk tidak membayar benda yang bersubsidi, ataupun mereka boleh afford untuk bayar cukai yang lebih banyak, ataupun mereka boleh mampu untuk membayar yuran yang lebih tinggi dan macam-macam lagi. Kerana mereka ini, nilai bersih mereka ialah 3 juta ringgit ke atas. Kita gunakan senarai tu lah. Tak payah you pening-pening kepala nak kena fikir ikut lokaliti sebagainya kan. So kita just gunakan senarai Forbes itu saja. Dan benda itu kita boleh expandkan kepada immediate family mereka. Immediate family contohnya, okay, of course mereka pun ada data juga. Takkanlah orang kaya-kaya kat Malaysia ni tak isi data dekat LHD dan sebagainya. Kita pun tahu tentang tanggungan mereka, siapakah anak beranak yang dapat dengan mereka sebagainya. Everything is there. Bancaan dia tak ada. Jadi kita boleh masukkan kategori mungkin orang terkaya ataupun mereka yang maha kaya ini termasuk immediate family.
Boleh buat macam tu kalau nak, betul tak? Tak payah fikir tentang okey berapakah isi rumah dan sebagainya, gedebak-gedebuk. Oi, pening kepala. Banyak sangat data, banyak sangat variable. Rafizi kata, bagi kami sebulan, kami akan selesaikan masalah ini. Saya yakin benda ini akan berlarutan sampai berbulan-bulan pun. Bahkan kalaulah ianya dapat diselesaikan dalam tempoh sebulan pun, ianya tidak akan dituntaskan dengan sepenuhnya. Sebab apa? Pasti akan banyak kelompongan. Benda yang dibuat berdasarkan kepada kekalan kabutan seperti ini memang tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik, tuan-tuan dan sekalian. Percayalah cakap saya. Tetapi itu sekadar pandangan saya, tuan-tuan dan sekalian. Saya rasa mungkin kerajaan, yelah, yang kata, kerajaan lagi pandai dan kau lah Papa Berry. Kau ni siapa? Kau ni tukang bekam yang tak laku dan sebagainya kan? Kau duduk diam je lah sebagainya. Tak apa, tak ada masalah. Kita ini rakyat. Kita berhak bagi cadangan. Dan kita nampak benda itu lebih viable. Sebab senarainya memang dah ada. You tak payah kurik-kurik pun. Memang senarai dah ada. Tiap tahun Forbes akan keluarkan senarai orang terkaya kat Malaysia ni kan. Jadi gunalah senarai itu, apa masalahnya? Dan backuplah senarai tersebut dengan data-data dari HDN ke apa-apa ke untuk pastikan betapa senarai itu akan kekal kat situ dan tidaklah tiba-tiba jutawan mana-mana tak declare harta. Mana tahu kan? Tapi itulah, kita ni sekadar mencadang je tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab kita tak nak rakyat tertanya-tanya dan ternanti-nanti serta keresahan. Kalau orang tanya, kenapa korang resah sangat? Kenapa kau menggelupur sangat? Bakal Nazir Hamdan. Kerana inilah, sebab kerajaan sendiri sampai sekarang tak dapat menetapkan betul-betul siapa sebenarnya T15 Mahakaya itu. Macam saya katakan tadi, silap-silap selepas kaji mekanisme asal dan mekanisme ni, dia bukan jadi T15, tetapi boleh jadi T30, T40 dan mungkin juga T50. Wallahualam bisawab. Tengok je lah nanti apa yang akan berlaku, tuan-tuan dan sekalian. Tetapi at the end of the day, kerajaan ini kerajaan mereka. Mereka boleh buat apa sahaja mereka suka, tuan-tuan sekalian. Walaupun dengan segala kekalahan kebutuhan, mereka akan tetap buat apa yang mereka suka. Kenapa? Kerana akan ada pentaksub bodoh macam anak dan papa yang akan backup mereka sampailah ke hujung nyawa. Betul tak, Seni Hamzan? Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.